Sabar-sabar ni. Memang terus. Bukan. Kita sebenarnya kan kita terus kat sini buat berani. Tak boleh lagi tempat dia. Masa hari ni memang belajar ni nak guna whiteboard. Senyap je. Sorry. Allahu Akbar. Kelang kabut ya. Nampak kelang kabut kan. Biasalah hari Isnin kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Semangat ya, kita tak nak lah istilah apa tu, Monday blues. Macam tu kan, Monday blues. Kita orang Islam ada puasa sunat hari Isnin. Jadi siapa yang beramal dengan puasa sunat Isnin Khamis, InsyaAllah dia tak terkena lah Monday blues tu. Sebab apa? Awal-awal pagi dah bangun untuk sahur kan. Macam tu. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Allah Tuhan yang mentadbir diri kita, yang menguruskan seluruh kehidupan makhluk. Makhluk yang kita tahu ataupun tidak, makhluk yang kita lihat ataupun tidak. Yang kita lihat pada mata pandangan kasar, yang kita tak nampak, makhluk alam ghaib, jin, malaikat, syaitan, iblis dan macam-macam lah makhluk yang di alam ghaib sana, Masya Allah. Seluruhnya adalah di bawah kawalan, di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab itu bila kita ucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah Rabbil Alamin, pentadbir sekalian alam. Subhanallah. Wassalatu wassalamu, selawat dan juga salam. Selawat dan juga salam ala asyrafil anbiya, ke atas semulia-mulia Nabi. Asyrafil anbiya, di ke atas semulia-mulia Nabi, di sekalian para Nabi. Subhanallah, di atas sekalian para Nabi, semulia-mulia para Nabi. Wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda. Wa sahbihi, ke atas ahli keluarga dan juga para sahabat ajma'in sekaliannya. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ada yang kata kurang sihat, batuk-batuk. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Apa khabar? Anda hadir daripada mana? Boleh ya kita tengok sikit pagi Isnin ni. Pagi-pagi Isnin ni kita tengok sikit sahabat-sahabat. Apa khabar semua? Boleh kenalkan diri. Ustazah, saya Siti daripada Keluang Johor. Sehat alhamdulillah. Macam tu. Kucatir. Please hadir support. Terima kasih. Masya Allah. Sahabat-sahabat, ada yang tengah drive menuju sekolah, ada yang hantar anak sekolah. Pagi-pagi ni kan saya mesej dalam grup team, grup sahabat seperjuangan, grup team lah. Saya kata, siapa yang dah bersedia untuk hadir kuliah Riyadhus Shalihin jam 7 ni? Sebenarnya berjuang, satu perjuangan bila nak istiqamah. Nak buat sekali-sekala tu mudah, tapi bila nak istiqamah setiap pagi jam 7, cabarannya tu berganda-ganda. Sebab bila nak buat istiqamah tu cabaran dia lain. Bukan kita kata, alah dah biasa tu, kiranya tak ada susah sangat, dah biasa, dah selalu. Tapi rupanya bila kita nak buat perkara baik, amal soleh, bila nak buat istiqamah tu lah ujian berganda. Kalau sekali-sekala tu lain cerita. Subhanallah, Allahu Akbar. Antara ujian saya sebagai seorang ibu, saya kalau tak buat kuliah Riyadhus Shalihin memang hantar sendiri anak-anak pergi sekolah. Anak-anak kami semua harian. Semuanya 7 orang dah pergi sekolah. Yang kecil 2 orang pergi tadika. Kenikmatan dan keseronokan bagi saya sebagai seorang ibu, sebab daripada dulu memang hantar sendiri. Jadi dalam perjalanan dalam kereta tu kita dah boleh baca maksurat, kadang-kadang tu kan kita dah boleh baca zikir, kadang kita sama-sama dah berbual, berborak. Lepas tu bila sampai sekolah, saya memang suka hantar sampai ke pintu, yelah salam, lepas tu doakan, lepas tu seronok kan anak kita tengok kita pergi hantar dia ke sekolah. Itu pun satu kenangan yang manis anak-anak. Untuk dikenang satu hari nanti, ibu dia, ayah dia hantar sampai pagar sekolah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sejak buat kuliah Riyadhus Shalihin ni, daripada tahun lepas, kami melepaskan peluang ataupun kenangan yang manis tu. Maksud setiap pagi, encik suami, ustaz bantu saya live pukul 7. Jadi kami cuma siapkan anak di rumah, staff lah, tim bantu untuk hantar anak ke sekolah dah ambil. Ambil pun sama, sebab ambil kami selalu berada di luar waktu, di luar kawasan. Jadi kadang-kadang kalau sempat ambil, kami ambil. Jadi tuan-puan sekalian, kita sama-sama berkorban. Sahabat-sahabat berkorban di tempat masing-masing dengan cara masing-masing. Ada yang kata, Ustazah kelang kabut macam mana, saya buka juga Riyadhus Shalihin. Terima kasih banyak. Sambil mengemas, sambil memasak, sambil bawa kereta kan, sambil kelang kabut urus anak, dia on je live tu. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Itulah ya, kita sama-sama. Perangai seorang itu adalah wujud dari Allah. Dugaan bertunang. Ya, okey. Dugaan bertunang atau perangai sesuatu itu adalah petunjuk daripada Allah. Nanti kita jawab asal bertunang ni.
Okey, jadi tuan-puan sekalian, anda hadir daripada mana ni? Sekali lagi, Masya Allah. Sambil drive isi masa dengan kuliah Ustazah. Oh, okey. Tengok kat sini ya. Encik, tolong buka Encik. Sorry. Okey. Waalaikumsalam. Nurul ada, Arif, sahabat-sahabat di TikTok. Kita masih lagi menanti sahabat-sahabat di TikTok. Sahabat-sahabat di FB dah hampir 2K. Terima kasih. Singapura Ustazah Pahang. Cikgu Nur. Rakaman ada di YouTube. Ya, rakaman semua ada di YouTube. Channel rasmi kita Ustazah Asma Harun Official. Amalia Aziz, salam Ustazah dari Singapura. Sambil drive sambil menimba ilmu insya-Allah. Ila Ahmad, sambil lipat kain Ustazah, belum pergi kerja. Wah, sempat lipat kain untungnya. Pagi-pagi sempat lipat kain. Nosia Omar, saya dari Pasir Gudang Johor. Saya dari Kedah. Shah Alam on the way pergi kerja. Tengok ramai on the way pergi kerja. Semangat ya. Janganlah ada mandi-mandi blues tu kan. Saya Syarizat dari Kelang Johor. Syarizat, terima kasih tuan. Ain Aish, Nizat Empire dari Lahad Datu, Sabah sambil on the way. Ain Aish daripada Perlis. Fauzia Saad daripada Kulim Kedah. Okey, Suhail Sulaiman. Saya hadir dari Tawau, Hamsiah Faruz. Saya dari Kota Damansara tengah siap-siap nak ke office. Jangan silap pakai tudung pula ya. Jangan sampai leka tak pakai selipar kasut pula. Saya pun pernah macam tu. Alamak, rupanya masuk kereta tanpa selipar, tanpa kasut. Tengah pakai stoken, tak jutaj. Tuan tak jutaj. Tengah pakai stoken tu, jujur tu kan. Aduh, hai. Elok-elok. Saya dari Kota Tinggi Johor. Sambil siapkan barang-barang kerja. Saya dari Sungai Choh, Rawang. Ustaz, salam sayang dari saya Junita Ahmad, Nur Antika, Ika dari Johor Bahru. Subhanallah, Rahayu Zainal, di mana ada interest jika bayar lambat riba. Saya nak tahu apa hukum kita sebagai penjual dalam Shopee di mana pembeli menggunakan servis pay letters. Macam tu Okey, nanti kita tengok. Saya dari Gerik Perak. Saya siapkan anak-anak ke Tabika. Betul Ahliah Herma. Macam-macam lah ni. Daripada Sempurna Sabah, Labi Johor, Singapore. Much love from Singapore, Juliana Friday. Okey. Subhanallah. Aliza Yunu, Norayu Muhammad Nur, Rosmah Nawawi. Saya kan Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebenarnya follower kan ramai juga di kalangan ini sekadar bukanlah nak buat perbandingan ya. Saya suka, Alhamdulillah saya bersyukur sebab kadang follower ni saya ingat golongan-golongan sasaran tertentu saja. Tapi remaja nak sebut follower pun segan. Bukan follower, sahabat-sahabat, kawan-kawan Alam Maya ni ada pelbagai latar belakang. Yang free hair pun ramai. Jumpa saya tengah jalan Ustazah nak ambil gambar, saya sebenarnya selalu ikuti kuliah Ustazah, tapi saya tak pakai tudung macam tu kan. Ada yang duduk luar galeri, dia suruh adik-beradik dia je masuk. Lepas tu saya tengok duduk luar, kenapa tak masuk? Alah, saya macam ni Ustazah, tak pakai tudung. Saya pun terus peluk kuat-kuat sampai nangis dia. Tapi saya selalu ikuti kuliah Ustazah. Semua kawan, subhanallah, kadang-kadang dia terus serang, Ustazah saya memang terasa apa Ustazah cakap. Saya cakap direct je, saya terasa, tapi tak tahu kenapa walaupun terasa saya tetap nak dengar juga. Jadi subhanallah, kita tidak pernah pun tak suka orang atau apatah lagi membenci. Kita sayang semua. Kalau fikir sayang keluarga je, kita fokus pasal nak baikkan keluarga je. Saya tak pernah kata saya baik. Kita tak pernah declare kita baik ataupun kita rasa kita baik. Kita cuma nak kebaikan. Kita mencintai kebaikan. Kita nak berusaha jadi lebih baik. Itulah dia tuan-puan sekalian. Bukannya bila kita rasa macam kita buat baik, kita terus kata kita ni baik. Kita adalah golongan yang mencintai kebaikan dan berusaha untuk jadi lebih baik. Selagi mana kita rasa macam tu, kita akan jadi orang baik insya-Allah. Satu lagi kan, saya suka menambah menambah kenalan ataupun sahabat, menambah kawan. Jumpa mana-mana, jumpa siapa-siapa, kadang tu kita akan sebut apa, tarik ya, sama-sama tarik ke syurga ya. Jangan sekali-kali kita rasa kita yang tarik orang, kita yang baik, kita akan menarik orang untuk ke syurga.
Tapi kita merasakan bahawasanya setiap orang yang kita jumpa, kita akan menambah lagi peluang untuk ditarik ke syurga. Jadi subhanallah, bila jumpa sahabat-sahabat sambil kita salam, sambil peluk, kita kata sayang kamu kerana Allah, saya sayang awak kerana Allah, tarik saya juga ke syurga ya. Jadi dia pun macam terkejut kan bila kita pesan macam tu. Sebab itu berdasarkan hadis Nabi SAW berkenaan situasi di mahsyar kelak, sahabat boleh tarik sahabat. Jadi kesimpulannya, dengan kita memperbanyakkan jumlah ataupun sahabat-sahabat yang nak sama-sama kebaikan, kita bukan kata sahabat-sahabat yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar, saya jarang jumpa orang mengaku dia baik. Saya jarang jumpa orang yang mengaku dia soleh. Tapi saya jumpa ramai orang yang nak buat baik, yang berusaha untuk jadi baik, yang mencintai kebaikan. Macam tu. Maksudnya kita ni nak mencintai kebaikan, kita hadir majlis ilmu kan. Lepas tu kita cuba buat amalan sedekah, kita buat amalan solat. Bukan sebab solat tu sebab kita jadi baik. Bukan sebab solat tu kita declare kita baik. Aku lebih baik pada kau, aku solat, engkau tak solat. Subhanallah. Supaya orang yang baik itu adalah orang yang mencintai kebaikan. Subhanallah, bila kita mencintai kebaikan, amal soleh, kita terus buat, dan kita mengharapkan supaya kita tergolong di kalangan orang-orang soleh. Jadi subhanallah, bila kita saling mencintai, saling menghormati, saling berkasih sayang, kita selalu fikir kita ada peluang yang lebih lah untuk masuk syurga, insyaAllah. Encik, boleh tak encik rapatkan dua ni? Terima kasih. Sebab dia jadi macam jarak. Okey. Okey, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, seperti biasa kita nak mulakan dengan Al-Fatihah, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi dan surah wal Asmaul Husna. Okey, boleh ya sahabat-sahabat, kita start. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sahabat-sahabat, boleh ikut saya baca doa ni ya. Ini doa Ashabul Kahfi, doa yang Allah ilhamkan kepada Ashabul Kahfi, dan doa ini dirakam di dalam Al-Quran ayat 10 surah Al-Kahfi. Jadi siapa yang beramal dengan doa ini, insya-Allah mendapat kelebihan, fadilat, manfaat yang sangat besar, yang sangat hebat.
Kalau kita baca kisah Ashabul Kahfi, keajaiban yang sangat luar biasa. Subhanallah, yang berlaku mukjizat kan, keajaiban, karamah yang luar biasa berlaku kepada Ashabul Kahfi, para pemuda yang beriman yang soleh ini. Allah menyelamatkan mereka, Allah melindungi mereka dengan cara yang di luar fitrah ataupun di luar batasan situasi manusia, iaitu ditidurkan 300 tahun lebih dalam keadaan sihat walafiat. Jadi Allah Maha berkuasa untuk segala-galanya. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, tidak mustahil juga ya, dengan apa jua cara masalah dan ujian kita Allah selesaikan dengan sekelip mata. Jadi tuan-puan sekalian, doa ini ayat ke-10 surah Kahfi merupakan doa Ashabul Kahfi. Kita ulang sama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Rahmatmu yang datang dalam bentuk kesihatan. Di kalangan kami ada yang sakit ya Allah. Rahmatmu yang datang dalam bentuk kelapangan. Di kalangan kami ya Allah ada yang sedang sempit dadanya ya Allah. Rahmatmu datang dalam bentuk rezeki yang barakah melimpah ruah. Di kalangan kami ada yang kesempitan rezeki ya Allah. Rahmatmu datang dalam bentuk kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim kepada mereka yang sedang menagih dan tidak mendapat kasih sayang daripada orang yang terdekat. Rahmatmu datang dalam bentuk keselamatan, kesejahteraan, perlindungan ya Allah. Di kalangan kami ada yang dalam keadaan kebimbangan, ketakutan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ujian datang bertimpa-timpa ya Allah kepada kami sebagai hamba-Mu dan kami redha ya Allah. Kami terus bersangka baik ya Allah, bahawasanya di sebalik ujian-Mu itu ya Allah ada hikmah yang begitu besar. Di sebalik ujian-Mu ya Allah, Engkau sedang menyediakan untuk kami ya Allah bahagian dunia dan akhirat yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kami redha dan kami terus bersangka baik untuk setiap perencanaan-Mu, ketetapan-Mu, pemberian-Mu, ketentuan-Mu ya Allah. Kerana tidak ada yang lebih maha mengetahui melainkan-Mu, yang maha bijaksana melainkan-Mu ya Hakim, yang maha mengetahui melainkan-Mu ya Alim, yang maha melihat, mendengar, yang maha menyaksikan segala sesuatu hanya melainkan-Mu ya Allah, ya Rashid, yang maha cergas, ya Allah, ya Hakim yang bijaksana, ya Basir yang maha melihat, ya Syahid yang maha menyaksikan, ya Hasib yang maha menghitung ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, di kalangan kami ya Razak yang maha memberi rizki, menantikan rizki mendapat pasangan yang soleh dan solehah, maka kurniakanlah ya Allah pasangan yang soleh dan solehah kepada sahabat-sahabat kami yang menantikan jodohnya ya Allah dalam kadar segera ya Allah. Ya Allah, dalam kalangan kami ada yang telah lama bernikah, berkahwin ya Allah, namun belum dikurniakan zuriat daripada rahim isteri ya Allah. Maka ya Allah, dengan keluasan dan kelapangan dan kekudrat-Mu ya Allah, ya Razak yang memberi rizki, ya Ghani, ya Muni ya Allah, berikanlah rizki anak ya Allah, zuriat keturunan yang saleh dan salehah ya Allah. Dengan kami ada yang sedang bersusah payah mencari kerja ya Allah, bersusah payah untuk mencari rizki ya Allah, maka permudahkanlah ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, para wanita hari ini diuji ya Allah, ramainya diuji untuk merasai cukup qanaah dengan apa yang suami sediakan, apa yang suami beri ya Allah. Selalu meminta lebih dari sudut perhatian, kasih sayang, penghargaan dan juga harta benda. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati kami sifat qanaah, kemampuan untuk bersyukur, kemampuan untuk merasai nikmat dengan yang Engkau tetapkan dari sudut qadarnya ya Allah, yang telah ditetapkan oleh-Mu dari sudut qadarnya untuk kami merasai manis dan nikmatnya dengan rasa bersyukur ya Allah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami para suami yang tidak rasa cukup dengan isteri ya Allah. Ada saja kelemahan, kekurangan yang nampak pada mata, yang rasa pada hati ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah rasa kecukupan, rasa bersyukur ya Allah, kerana di luar sana ramai yang ingin berkahwin, bernikah, memiliki pasangan namun belum bertemu jodoh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, berikanlah kami rasa kekayaan hati yang sebenar, iaitu terletak pada sifat qanaah, cukup, merasa cukup dengan ketetapan qadar rizki-Mu ya Allah, dan merasa bersyukur di atas setiap
yang lebih, yang kurang, yang sakit, yang sehat, yang senang dan mudah dan segalanya. Kami sentiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur di atas setiap ujian-ujian-Mu, ya Allah. Kerana melalui ujian itu kami mengenal-Mu, kami mengenal Nabi Muhammad, kami mengenal jalan-jalan majlis ilmu, kami mengenal, ya Allah, apa yang perlu kami tahu, apa yang perlu kami buat dan tidak buat. Kami mengenal siapa kawan, siapa lawan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, hari permulaan kerja, ya Allah, hari Isnin, ya Allah, setelah cuti 2 hari ini, ya Allah, ya Ba'is, yang maha bangkitkanlah semangat kami, ya Allah, untuk walau hari apa pun, ya Allah, untuk bersemangat, untuk bekerja keras, untuk berusaha sedaya upaya, ya Allah, dari pelbagai sudut, daripada sudut hati kami, ibadah kami, mental, fizikal kami, dari sudut berusaha untuk menjadikan kehidupan kami di dunia ini baik pada pandangan-Mu, baik bagi pandangan-Mu, terutamanya di akhirat kelak, ya Allah, iaitu berakhir di syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami daripada sisi-Mu rahmat-Mu. Wa hayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, ya Allah, min amrina, dalam setiap urusan kami, rasyada, petunjuk-Mu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Itu saya tambahan lah, ya muslimin muslimat. Lepas kita dah baca doa Ashabul Kahfi tu, kita boleh tambah dengan doa apa-apa, sebab rahmat tu umum. Bila kita minta dalam ayat ke-10 surah Al-Kahfi ni, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada sisi-Mu rahmat-Mu. Jadi rahmat tu umum. Rahmat tu adalah segala yang kita perlukan. Kasih sayang ke, perhargaan ke, kesihatan ke, kekayaan ke, kecukupan ke, apa sahaja, segala yang kita perlukan boleh datang, dirangkumi dalam perkataan rahmat Allah. Subhanallah. Wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam setiap urusan kami, kecil ke besar ke, kan urusan yang kita selalu buat rutin ke. Subhanallah. Rasyada, petunjuk. Kita sentiasa memerlukan hidayah, petunjuk daripada Allah, wa taufik, dan juga kemampuan untuk mengikut petunjuk. Jadi muslimin muslimat, walaupun rutin harian kita bawa kereta itu mudah, tetapi ramai mana orang dengan bawa kereta dapat dosa, ada orang bawa kereta dapat pahala. Jadi orang yang berkekalan mendapat hidayah dan petunjuk, bila dia bawa kereta dia dapat pahala. Satu, dia mula dengan doa. Kan doa, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mula nak bawa kereta doa. Lepas tu keluar rumah baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Nanti saya tulis lagi sekali. Itu Nabi SAW bersabda. Dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Yang mana Nabi bersabda, hadis yang sahih, muslimin muslimat, kita tak perlu ragu-ragu untuk beramal. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumah. Ustaz, saya rasakan boleh Ustaz minta stop sekejap, saya terganggu juga. Yang tu anak kita tengah daripada tadi. Okey. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumah lalu mengucapkan kalimah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Boleh tak sahabat-sahabat tuliskan? Simple saja. Keluar je daripada rumah, walaupun kita nak jalan depan, nak pergi jogging, bahkan mungkin kalau kita nak siram pokok sekalipun, mungkin apa sajalah yang kita nak perbuat, Masya Allah, keluar daripada rumah, kita bacalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, kan, tapi yang dimaksudkan ni untuk buat urusan di luar rumah lah, kan, pergi kerja ke, pergi nak keluar beli barang ke, apa sajalah. Siapa yang mengucapkan kalimah Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, dia akan mendapat 3 perkara. Dikatakan kepadanya, kamu mendapat perlindungan, kamu mendapat kecukupan, dan kamu mendapat petunjuk. Subhanallah, 3 perkara. Lalu bila syaitan mendengar seseorang mengucap kalimah ini, lalu syaitan sesama dia pun bercakap. Maksudnya sesama setan ni berborak,
ataupun bergosip ataupun saling meluah perasaan lah syaitan ni. Syaitan ni bila dengar je ada orang yang keluar daripada rumah ucap bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, syaitan sama-sama syaitan terus cakap tidak ada peluang lah bagi kita untuk mengganggunya lagi, kerana dia telah dapat perlindungan daripada Allah, telah mendapat kecukupan daripada Allah, dan dia telah mendapat petunjuk. 3 perkara yang kita akan dapat daripada Allah bila kita ucap kalimah itu tadi. Dapat apa? Dapat perlindungan, dapat petunjuk, dan juga dapat kecukupan. Subhanallah. Ramai mana orang bila keluar daripada rumah cari rezeki, balik rasa tak cukup. Sebab cukup itu terletak pada hati. Kalau kita letak cukup itu terletak pada zahir, fizikal, pada harta, kita tak pernah rasa cukup. Dah ada kereta 1, mula-mula cukup lagi, lama-lama rasa tak cukup. Nak 2, dah ada 2 rasa tak cukup, jadi nak 3. Subhanallah, Allahu Akbar. Ramai mana di kalangan kita, duit banyak mana dah ada simpanan, mula-mula rasa cukup, dah lama tak cukup. Ramai mana pasangan tak rasa cukup dengan pasangan dia. Sebab apa? Bila keluar daripada rumah, tengok ada perempuan lain lagi cantik, lagi ayu, lagi lembut, lagi prihatin dekat pejabat. Subhanallah, mula terbayang isi kat rumah dah jadi macam raksasa, isi kat rumah dah jadi macam Tarzan, kan? Isi kat rumah dah hilang kelembutan. Dia lupa dulu wanita yang berada di rumah isteri itulah wanita dia pernah jatuh cinta dengan kelembutan, dengan keindahan, kan, dengan jatuh hatinya. Tapi normal lah. Dulu kekasih, kan, dulu tunang, sekarang dah jadi isteri, dah susah payah bersama, kan, dah melalui proses mengandung melahirkan, menguruskan rumah tangga bersama. Subhanallah. Ramai mana wanita-wanita rasa tak cukup dengan suami. Sebab itu kekayaan yang sebenar ada dengan merasa hati yang cukup. Jadi tuan-puan sekalian, pagi-pagi keluar rumah, tengah hari ke petang tak kira lah, masuk je keluar melangkah ke rumah, terus baca Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah juga memasuk aku bertawakal, aku menyerah diri, daku menyerah diri, daku bertawakal. Tawakkaltu ala Allah juga maksudnya aku mewakilkan kepada Allah urusan-urusanku. La haula wala, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali daripada Allah. Jadi bila kita beramal dengan zikir ini, walaupun yang kita nampak kita yang bukan buka on maksudnya switch on, inilah kita yang buka enjin kereta, kan, tetapi itu semua daya daripada Allah. Maksudnya Allah yang berikan daya kekuatan. Masya Allah. Tuan-puan, kita ni kan kadang-kadang saya nak bagi kita mudah faham dan mudah nampak. Apabila kita tidak melazimi zikrullah ataupun bacaan doa, boleh jadi kita melayari kehidupan tanpa rasa memerlukan Allah. Saya ulang lagi sekali. Apabila kan kita tidak melazimi zikrullah ataupun bacaan doa, kita kemungkinan kita melalui hari kita tanpa merasai memerlukan Allah. Apa maksud saya? Kalaupun kita tak baca doa, tak baca bismillah, tak baca doa naik kenderaan, ramai mana kan kita yang terlalai dan mengambil mudah bab bacaan-bacaan doa ni. Sebab dia kata boleh bawa kereta macam biasa, boleh sampai di pejabat macam biasa, kan, boleh buat kerja macam biasa, dan balik rumah pun selamat macam biasa. Inilah ujian dan cabaran kita apabila kita telah terlalai dan terleka untuk merasai bahawasanya la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan melainkan semuanya datang daripada Allah. Jadi apabila ujian sebenarnya, bila semuanya berjalan lancar, semua kita boleh buat, ujian untuk kita tetap merasakan bahawasanya segalanya datang daripada Allah. Sebab perasaan itulah yang akan membuatkan kita rasa bersyukur. Okey, faham ya maksud tu? Saya nak bagi satu contoh situasi. Biasa tak baca bismillah, tak beria. Satu pagi tengah kelang kabut, okey masuk kereta, anak-anak cuma okey Umi dah lambat ni, Umi nak sampai kat pejabat ni pukul 8 ni, cepat. Okey. Tiba-tiba kita nak start enjin tak hidup. Buka-buka tak hidup.
waktu tu lah biasanya kita akan mula baca bismillah ataupun istighfar atau selawat dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, tak hiduplah pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu kan. Astaghfirullahalazim, ya Allah, tolonglah ya Allah, pemudahkanlah ya Allah. Dahlah hari ni ada mesyuarat ya Allah, anak-anak dah lambat ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Perlahan-lahan kita buka. Faham tak maksud saya ni, tuan-puan dimati Allah sekalian? Maksudnya kita ni apabila ada sesuatu perkara itu tidak berlaku sebagaimana biasa, ada sesuatu perkara yang kita plan lain dan kita bayangkan lain, tiba-tiba tak jadi kan. Kita plan okey masuk kereta, sempat ni sedang elok, plannya buka je terus jalan, tiba-tiba hari tu tak boleh, tak jalan, buka tak jalan. Perasan tak, masa tu lah bila datang ujian seperti itulah kita mula menyebut nama Allah dengan lebih khusyuk. Masa itulah meningkat tahap apa? Tahap memerlukan Allah, tahap bergantung kepada Allah. Tapi apabila semuanya berjalan lancar, kurang sikit bergantung pada Allah. Jadi sebab itu kita kena sentiasa melazami doa, zikrullah, sebab kita tak nak jadi hamba Allah yang tidak bergantung kepada Allah. Bergantung pada Allah bukan hanya pada waktu susah, bukan hanya pada waktu kita memerlukan Allah, tetapi sifat seorang hamba adalah bergantung sentiasa pada Allah, sentiasa ada sifat tawakal, ada sentiasa memohon pertolongan Allah dalam apa jua keadaan, walaupun waktu senang, waktu mudah, waktu semua berjalan lancar. Sebab itulah sifat seorang hamba sentiasa melazimi doa. Kalau kita bangun tidur, masuk tandas, tak baca doa pun boleh je masuk. Bukannya kau tak masuk, tak baca doa, pintu tertutup. Tapi kerana sedar kita hamba, nak masuk tandas baca doa, bangun tidur baca doa, kan, nak keluar tandas baca doa, nak pakai baju baca doa, nak buka baju baca doa, semua tu ada doa. Tengok cermin pun ada doa, keluar rumah, masuk rumah ada doa, masuk kereta ada doa, nak makan, nak minum baca doa selepas sebelum. Subhanallah, kenapa Nabi SAW menyusun doa-doa ni? Supaya kita dalam apa jua keadaan, senang atau susah, sentiasa ada connection, sentiasa ada berhubung dengan Allah, dan kita ni menjadi hamba Allah yang sentiasa meminta kepada dia. Doa ini adalah permohonan kita kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Contoh lain lah, kan, time kita bawa kereta atas highway pula, minyak full, kita kan bawa confident tekan minyak, laju confident je. Bayangkan satu ketika minyak kita dah kuning, lepas tu bila kita tengok waste nak sampai ke RNR seterusnya yang ada sisir minyak, ada lebih kurang dalam 40 km lagi, tapi minyak dah kuning, dah naik dah ni, minyak dah merah ke kuning encik suami? Merah. Minyak dah merah, dah naik, dah bagi signal. Lepas tu kita tengok, berapa jauh lagi nak sisir minyak? Wow, 30 km. Ya Allah, sempat ketat ni. Apa yang berlaku pada kita? Saya lah, kalau pengalaman saya, bila jadi macam tu, suami kata, ya Allah, lagi 30 km. Kenapa bang? Minyak dah naik turun ni. Masa itulah pasangan suami isteri ni, kita dengan laki kita duduk sibuklah istighfar. Astaghfirullahalazim. Suami pula bawa perlahan je, sebab lagi laju dia tekan minyak, lagi kuat minyak kan. Subhanallah. Muslimin muslimat, bila kita berjalan lancar, tak ada apa, kadang-kadang kita kurang bergantung pada Allah. Tapi waktu kita dah mula risau, takut minyak ni tak sempat sampai ke sisir minyak, masa itulah hati masing-masing berdebar-debar, dan masa itulah zikrullah dengan khusyuk. Allahu Akbar, ya Allah, doa lah kan, istighfar lah, selawat lah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. InsyaAllah bang, insyaAllah sempat, InsyaAllah tak mati tengah jalan, InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Kau fikir logik ni tak dan ni. Suami kata kalau kau ikut logik 30 km lagi macam tak sempat ni. Tak apa bang, InsyaAllah kita cakap kan, istighfar banyak-banyak, selawat gitu. Itulah beberapa contoh tuan-puan sekalian. Apabila saat kita memerlukan Allah, kita akan menyeru nama Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan khusyuk kan, dengan mengharapkan pertolongannya ketika kita dalam keadaan kesukaran dan kesusahan. Tetapi alangkah beruntungnya kita jika kita tergolong di kalangan
Orang yang sentiasa mengadu, meminta, mengharap pertolongan Allah dalam senang dan susah, bukan dalam susah saja. Jadi macam mana nak jadi macam tu? Praktikalnya adalah sentiasa melazimi doa. Sebab itu Islam, hadis Nabi sendiri ajar kita setiap sesuatu ada doa. Jadi walaupun keadaan sihat dan keadaan mudah, tak ada halangan pun nak pergi tandas, tak ada susah, kereta pun kereta baru lagi kan, tak ada susah pun, tak ada cabaran pun untuk buka kereta. Kalau kereta dah buruk 20 tahun 15 tahun, mungkin kereta lama, mungkin kita bertawakal tinggi sikit. Jadi subhanallah, dengan itu kita akan tergolong orang-orang yang bertawakal. Itu apa sekian, jangan main-main. Kita dah bincang pada bab yang lepas, bab tawakal, bab Riyadhus Shalihin yang lepas. Golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap adalah mereka yang sentiasa bertawakal kepada Allah. Itu hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita dah bacakan yang lepas. Golongan yang mendapat syurga, yang boleh masuk syurga tanpa dihisap. Maksudnya tak perlu melalui proses hisap. Hisap juga ada satu azab, tuan-puan sekalian. Berdiri lamanya, menunggu gilirannya. Lepas tu dalam tempoh menunggu giliran dihisap itu, macam-macam azab pada masyarnya. Sebab itu kita sangat-sangat mengharap dan memerlukan masuk syurga tanpa dihisap. Dan bila diterangkan oleh Nabi, siapakah golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap? Salah satu golongan utama adalah mereka yang selalu bertawakal kepada Allah. Bila kita sebut tawakal, apa dia tawakal? Asal perkataan wakil. Kan Allah ya wakil, Allah yang maha menguruskan, Allah yang maha mengaturkan, Allah wakil-wakil. Kalau kita wakilkan seseorang dalam urusan kita, maksudnya kita percaya pada dia untuk mewakili kita untuk selesaikan urusan tersebut. Dan apabila kita nak melakukan sesuatu, kita mewakilkan Allah, bermaksud maksud kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Bukan kita tak buat. Kita dah serah pada Allah, kita pun tak buat apa-apa. Tak. Maksudnya kita buat, tetapi kita memohon dan meminta pertolongan Allah untuk memudahkan ataupun menjadikan urusan itu sempurna bagi pandangan Allah, ataupun kita mengharapkan petunjuk daripada Allah. Sebab itu zikir yang kita kongsikan tadi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang apabila dia keluar daripada rumah lalu mengucapkan kalimah Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku menyerahkan urusanku kepada Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, dengan nama Allah aku mengharapkan pertolongan daripada Allah. Itu masuk tawakal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali melalui Allah. Nabi kata akan dikatakan kepadanya, siapa yang mengatakan, iaitu Allah berkata kepada hamba-hamba yang menyebutkan kalimat ini, bagimu kecukupan, bagimu perlindungan, dan bagimu petunjuk. Subhanallah. Lalu iblis dan syaitan, ini hadis yang sahih muslimin-muslimat. Lalu iblis dan syaitan pun saling bergosip sesama dia, saling bercakap, tidak ada peluanglah bagi kita untuk mengganggu hamba ini kerana dia telah pun dapat perlindungan daripada Allah, kecukupan dan juga petunjuk daripada Allah. Maka syaitan pun kecewalah. Jadi setiap pagi kita kena kecewakan syaitan, kita kena kalahkan syaitan. Biar syaitan frust apabila kita keluar je daripada rumah, kita ucap Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ada yang tanya, Ustaz, saya isi rumah, saya tak keluar dari rumah, boleh tak baca? Boleh. Start nak buat kerja harian tu, start dengan Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita buat kerja ngemah rutin harian sama tu dengan ikhlas, dilindungi daripada bisikan syaitan nak suruh kita ni duduk mengungkit, rasa penat. Tu kan ada orang tanya, saya macam mana nak selalu bersemangat kan, nak aktif. Subhanallah, ya mungkinlah adalah tips-tipsnya kan, macam mana nak sehat, nak kuat, nak semangat. Tetapi perkara paling utama adalah doa. Kerana Allah ya Syafi yang maha menyembuhkan, Allah ya Salam yang memberi kesejahteraan tubuh badan, semuanya datang daripada Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kita dah baca 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan kita detailkan sedikit. Jadi mudah-mudahan dapat sesuatu dan beramal. Siapa yang dah kat luar rumah tu, baca ya Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Ada yang kata Ustazah bangun tidur je baca. Oh, itu terbaik tu, bangun tidur je kan. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkanku kembali setelah mematikanku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami kembali.
Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal. Aku menyerahkan segala urusanku. Tu masuk tawakal. Aku mohon pertolongan, aku mohon perlindungan. Semua dalam tawakal. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan kekuatan itu daripada Allah. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat, sama-sama kita teruskan dengan bacaan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Muslimin muslimat, kenapa memilih 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi? Adik-adik yang menonton di TikTok, sahabat-sahabat di FB, subhanallah muslimin muslimat, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi ini disebut dalam hadis Nabi, keduanya disebut siapa yang membaca, beramal, menghafal, maka akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Jadi kalaupun kita tak sempat jumpa Dajjal yang mata satu yang sebenar tu, fitnah-fitnah kecil Dajjal kan sudah pun subur, sudah pun banyak sangat daripada start zaman Nabi Muhammad SAW lagi sehinggalah sekarang bertambah-tambah. Jadi amalkanlah selalu. Siapa yang selalu ikuti kuliah Riyadhus Shalihin, anda akan automatik akan mengikuti. Kalau tak reti baca, tak sempat baca, tak pandai baca, anda sekurang-kurangnya mendengarkan bacaan. InsyaAllah. Okey, sahabat-sahabat, seterusnya Asmaul Husna. Baca sama-sama, dapat syurga siapa yang beramal membacanya. Itu hadis Nabi. Selalu dah saya ulang. Kan nanti saya ulang orang marah. Kadang bila saya ulang, Ustazah ni asyik ulang yang sama. Sebab ada orang baru je setiap kali yang datang. Okey, baca Asmaul Husna semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basir al-hakamul adl
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan menyambung kupasan hadis yang pertama dalam bab yang ke-11, iaitu bab mujahadah. Bab 11. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-155. Kita dah sampai ke bab mujahadah, iaitu bab yang ke-11 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ustaz boleh tak tolong carikan semula link berkenaan dengan siapa wali Allah? Okey, muslimin muslimat, kitab Riyadhus Shalihin iaitu Taman Orang Soleh. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin kita siri yang ke-155. Ada yang maraton. Ada yang kata, Ustazah saya maraton sebab baru tahu Ustazah sebenarnya dah buat kuliah ini dah siri ke 155. Jadi dia baru start dengar daripada siri yang pertama. Jadi siapa yang baru hadir dan baru tahu, kita buat kuliah ini setiap pagi jam 7 hingga 8. Dah daripada tahun lepas lagi. Hari ini dah siri 155. Kita dalam bab yang ke-11, iaitu bab mujahadah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, hadis yang pertama yang kita bacakan dalam bab mujahadah, ingat tak kita baca pada hari Jumaat yang lepas. Jadi insya-Allah sekali lagi sahabat-sahabat, sebab hadis ini kita belum syarah dengan sebaiknya, tapi saya terus baca terjemahan sebab minggu lepas hari Jumaat kita dah sama-sama baca dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita nak baca terjemahan. Subhanallah, Allahu akbar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman dalam hadis kudusi. Kita dah faham ada salah satu hadis namanya hadis kudusi. Hadis kudusi merupakan firman Allah dan ini hadis kudusi yang sahih daripada riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari, maksudnya hadis sahih riwayat Bukhari. Okey, perhatikan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, sesiapa yang memusuhi mana-mana waliku, sesiapa yang memusuhi mana-mana waliku, maka sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Tuan-puan, muslimin muslimat, Allah Subhanahu wa Taala mengisytiharkan perang kepada siapa yang memusuhi wali-wali Allah. Jadi pada pagi ini kita akan kupas siapakah wali Allah. Adakah wali Allah itu hidup di kalangan kita? Adakah kita boleh jadi wali Allah? Apakah ciri-ciri untuk kita kenal pasti mereka itu adalah waliullah? Siapa yang menyakiti ataupun memusuhi mana-mana wali Allah, Allah akan isytiharkan perang kepadanya. Dan Allah menyambung lagi, hambaku
tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai berbanding apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, Allah mengatakan kepada kita bahawasanya Allah sangat menyukai kita memperelok, memperbanyakkan, menyempurnakan ibadah-ibadah fardu sebagai cara dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyambung lagi dalam hadis Qudsi ini, firman Allah, "Hamba-Ku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mengasihinya." Masya Allah. Jadi ada dua, muslimin muslimat. Apa yang Allah sebutkan dalam hadis ini, kedua-duanya. Allah menyebutkan, hamba-Ku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku suka berbanding apa yang telah aku fardukan. Namun, kepada hamba-hamba-Ku, Allah berfirman, hamba-Ku sentiasa dekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat sehingga aku akan mengasihinya. Jadi siapa yang dia jaga amalan fardu, dia sempurnakan amalan fardu, lalu dia buat juga amalan sunat, maka akan mendapat kasih Allah. Orang yang selalu menjaga amalan fardu dan dia juga menyusuli amalan fardu itu dengan amalan sunat, dia akan dapat kedudukan kekasih Allah. Allah akan mengasihinya, Allah akan menyayanginya. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kalau kita ini dapat kasih sayang dan dikasihi oleh suami, oleh isteri, oleh ibu ayah, oleh kawan-kawan, oleh jiran, dan ditunjukkan jiran sayang kita, jiran selalu hantar makanan, kan? Kalau sakit jiran datang ziarah. Suami sayang kita, bila kita tak sihat suami tolong urut, suami tolong beri makanan, kan, suapkan. Seronok kan? Seronok. Mak ayah sayang kita, anak-anak sayang kita, semua orang seronok. Sebab kasih sayang itu jelas nampak pada perbuatan. Tetapi siapa yang jaga solat fardu, lepas tu buat solat sunat, jaga puasa Ramadan, lepas tu buat puasa sunat. Siapa yang bila ambil wuduk bukan ambil yang fardu saja, buat juga sunat. Siapa yang keluarkan zakat itu sedekah wajib, dia juga sedekah sunat, sedekah-sedekah umum. Akan menjadi kekasih Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita dikasihi Allah, muslimin muslimat, kalau dikasihi manusia kita dapat sekian-sekian, dikasihi Allah sudah tentu jauh lebih banyak yang kita akan dapat. Subhanallah. Keistimewaan dikasihi Allah ini tidak tergambar. Itulah nikmat yang paling hebat, yang paling tinggi. Kalau kita rasa nikmat, orang sayang kita nikmat, orang kasih kita nikmat, tidak boleh digambarkan apabila kita ini disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perasan, semua amalan fardu sudah tentu ada amalan sunat. Haji fardu, sunat adalah umrah. Subhanallah. Solat 5 waktu fardu, ada sunat qabliyah dan ba'diyah, itu sunat. Ambil wuduk ada fardu dia. Basuhan pertama itu fardu wajib. Basuhan kedua, ketiga adalah sunat. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila solat memang takbiratul ihram itu fardu, tapi takbir doa iftitah itu sunat. Tapi orang yang nak dikasihi dan dicintai oleh Allah, dia tidak abaikan yang sunat. Masya Allah, Allahu Akbar. Zakat itu fardu, sunatnya adalah sedekah-sedekah tu. Zakat itu ada sedekah wajib. Masya Allah. Puasa Ramadan itu fardu. Sebab itu semua amalan fardu kalau kita perasan ada yang sunat. Kerana yang sunat itu akan menyempurnakan yang fardu. Sebab itu kalau orang yang tunaikan haji, ramai makcik jumpa, Ustazah, pakcik rasa macam haji pakcik buat dulu macam tak sah, ataupun macam tak sempurna. Dulu masa pergi macam tak berapa faham sangat, ikut follow je. Bila ingat-ingat balik macam tak sempurna. Kalau pakcik nak pergi lagi sekarang dah tak boleh dah. Jadi apa yang pakcik boleh buat? Saya kata susulilah dengan yang sunat. Sunat apa? Umrah. Mudah-mudahan umrah akan menyempurnakan. Sama juga dengan solat. Itu dalam hadis Nabi sebut kan, di akhirat kelak apabila kita dibangkitkan, amalan pertama yang kedisa adalah solat. Jika solat fardu tidak sempurna, Allah perintahkan malaikat untuk semak solat sunat. Sebab solat sunat akan menyempurnakan fardu. Subhanallah, dalam hadis Qudsi ini Allah berfirman, hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai berbanding apa yang telah difardukan ke atasnya. Nampak tak? Amalan fardu akan dekatkan kita kepada Allah. Hamba-Ku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat sehingga aku mengasihinya. Siapa yang buat amalan fardu, dekat dia dengan Allah. Tapi siapa yang tambah pula dengan amalan sunat, dia akan dapat
kasih sayang Allah. Jadi jangan main-main tu apa pasal dengan amalan sunat, tinggi sangat kedudukannya, kita akan dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila aku mengasihinya, tengok kelebihan. Kelebihan orang yang beramal dengan jaga fardu, kemudian disusuli dengan amalan sunat, apa yang kita akan dapat? Allah berfirman dalam hadis kursi, apabila aku mengasihinya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Demi kebesaranku, jika dia meminta sesuatu kepadaku, nescaya aku berikan kepadanya, dan jika dia meminta perlindunganku, nescaya aku melindunginya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelebihan yang begitu besar. Mereka yang menjaga amalan fardu dan disempurnakan pula dengan amalan-amalan sunat, apa yang kita akan dapat? Dalam hadis kudusi, ini hadis yang sahih, siapa yang beramal dan berterusan melakukannya, dapat amalan sunat sehingga aku mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Demi kebesaranku, Allah bersumpah, demi kebesaranku, jika dia meminta sesuatu kepadaku, nescaya aku berikan kepadanya, dan jika dia meminta perlindunganku, nescaya aku melindunginya. Muslimin muslimat, ini kelebihan mereka yang subhanallah, dia jaga amalan fardu, dia jaga juga amalan sunat dengan istiqamah, paksa diri dia walaupun sunat. Alah, zikir lepas solat tu sunat, tak buat pun tak apa. Tapi dia orang yang sangat istiqamah. Alah, baca doa tu sunat, tak baca doa pun tak apa. Alah, itu sunat, ini sunat. Puasa 6 tu sunat, janganlah buat macam wajib. Ini orang-orang yang tidak mahu mengejar kedudukan menjadi apa? Kekasih Allah. Sebab dalam hadis kudusi ni Allah bersumpah, demi kebesaranku. Kan? Siapa yang jaga amalan fardu dan jaga amalan sunat, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, jadi penglihatan dan yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi tangan yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Saya baca syarah kepada apa yang disebutkan di sini, jangan salah faham. Bukan mendengar dengan pandangan mata Allah, berjalan sekian, tak. Tetapi setiap pandangan mata, setiap yang kita dengar, setiap kaki melangkah dan setiap tangan bergerak, subhanallah, semuanya dalam taufik, dalam hidayah Allah. Allah akan mempermudahkan, Allah akan membantu, Allah akan memberi petunjuk. Dengan apa yang kita lihat, kita tahu nampak. Subhanallah, ada orang dia tengok, ada orang dengar tak faham-faham. Ada orang dia tengok sesuatu, subhanallah, pandangan mata kita ni berbeza, muslimin muslimat. Ada orang pandangan mata dia tajam, dia nampak apa yang kita tak nampak. Tajam. Ada orang melihat laut, dia nampak laut yang terbentang luas. Dia nampak laut, dia rasa nak mandi. Dia nampak laut, dia memuji. Ada orang nampak laut bertambah-tambah keimanan. Bila nampak laut, Allahu Akbar. Bila nampak laut, dia terbayang apa? Banyaknya kehidupan di alam laut. Betapa besarnya kuasa Allah. Betapa hebatnya Allah boleh menciptakan makhluk yang tidak perlu udara. Ada orang bila nampak laut, dia nampak apa? Dia nampak emas hitam, iaitu petroleum. Ada orang nampak laut, dia terbayang batu karang yang begitu indah. Ada orang nampak laut, subhanallah, Allahu Akbar, bergetar tubuh badannya kerana teringat di dalam Al-Quran berapa kali Allah bersumpah dengan laut, berapa kali Allah ceritakan kehebatan laut dan sebagainya. Sebab itu pandangan mata tu berbeza. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang nampak laut tak rasa apa-apa. Ada orang nampak laut, dia cuma rasa tenang sahaja. Subhanallah, Allahu Akbar. Pandangan mata ni berbeza tuan-puan sekalian. Ada orang bila dia nampak orang miskin, dia nampak pada kemiskinan. Ada orang bila nampak orang miskin, dia nampak peluang ke syurga. Subhanallah. Ada orang dia nampak orang miskin, dia bagi cakap pada anak-anak, kerja baik-baik, belajar rajin-rajin. Nak ke jadi miskin macam tu? Allahu Akbar, na'udzubillah.
Ada orang bila nampak orang miskin, dia teringat hadis Nabi, yang mana sehingga Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'a miskinan. Nabi berdoa ketika itu Nabi berada di kalangan fakir miskin. Nabi kata, ya Allah, jadikanlah aku miskin dan matikanlah aku dalam miskin dan bangkitkanlah aku di kalangan orang-orang yang miskin. Orang miskin bila dengar happy. Ramai sangat sahabat Nabi yang al-fuqara wal masakin. Mereka dulu kaya, mereka dulu banyak harta, tapi ikut sama-sama Nabi hijrah, tinggalkan semua kebun-kebun, binatang ternakan, perniagaan di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Bila dah berhijrah, jadi miskin sangat. Sebab berhijrah ke kota orang lain, ke kampung orang lain, yang semua tu tanah bukan tanah dia. Kan tinggalkan semua, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan biasalah orang miskin ni rasa insecure, rasa rendah diri, kan, rasa susah nak bergaul dengan orang. Bahkan ada orang miskin ni bila jumpa Nabi ngelak-ngelak sebab pemalu dengan pakaian compang-camping dan sebagainya. Subhanallah. Lalu Nabi ketika berkumpul dengan di kalangan orang fakir miskin, Nabi berdoa dengan doa tersebut. Mereka pun kan rasa pelik, kenapa Nabi nak jadi miskin macam mereka ni? Kenapa Nabi minta mati miskin dan dibangkitkan miskin? Dan dalam hadis yang lain Nabi pernah menjelaskan, sesungguhnya ramainya di kalangan ahli syurga itu minal fuqara wal masakin, di kalangan orang fakir dan miskin. Tetapi dengan syarat, walaupun dia fakir dan dia miskin, dia beriman, dia soleh, dia jaga solat, dia selalu baca Quran, dia selalu zikrullah, dan dia redha dengan kemiskinan, dan dengan syarat dia bukan di kalangan orang yang malas berusaha. Yang kalau malas, miskin malas, janganlah sesenang hati nak declare bakal ahli syurga. Tak apa, kita ni walaupun miskin, kan, orang miskin paling ramai dalam syurga. Dia tu malas, duduk lepak, rokok pula ada, beli rokok boleh. Tanpa sekian, tak boleh macam tu. Tapi ada orang yang memang berusaha, kerja cari rezeki, kerja susah, jadi tukang kebun berat kerja, jadi tukang cuci bawah terik matahari, jadi buruh kasar, kan, macam-macam lah kerja kilang, tapi hidup tetap susah dan miskin. Dia redha dan dia tidak malas. Sebab malas ni dosa, tuan-puan sekalian. Malas cari rezeki berdosa. Orang lelaki berkewajipan, kalau malas berdosa. Sifat malas ada sifat yang tercela. Kena mohon perlindungan daripada Allah daripada sifat malas. Sebab malas bukan sifat mudah terpuji, tetapi itu ada sifat yang keji. Jadi dia miskin, dia susah, tapi dia tetap rajin berusaha. Tapi Allah tetap takdirkan dia diuji dengan kemiskinan. Subhanallah, dia redha, dia sabar, dia tetap hamba yang saleh, insya-Allah peluang dan ruang untuk dia masuk syurga sangat luas. Sebab ujian miskin, ujian fakir itu sangat berat berbanding kan ujian-ujian kelapangan hidup, kekayaan dan sebagainya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, orang yang diberikan Allah apabila mengasihi seseorang melalui amal kewajipan yang dia buat, melalui amal sunat yang dia buat, Allah mengatakan, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya dia berjalan. Maksudnya setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, setiap yang kita cakap, setiap yang kita bergerak tangan dan kaki, kita akan mendapat tuntunan daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Sebab itu pandangan mata ni saja pun berbeza. Orang yang berilmu, dia memandang sesuatu, dia nampak, dia dapat sesuatu, dia nampak lebih dalam, dia nampak lebih luas. Subhanallah. Ada orang dia dengar sesuatu, dia faham lain, ada orang faham lain, ada orang faham mendalam. Ada orang dengar ceramah, dia biasa tak rasa apa-apa. Ada orang bila dengar ceramah menangis-nangis. Sebab apa? Dalamnya kefahaman yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dan siapa yang kakinya dipimpin oleh Allah, kaki dia selalu suka melangkah ke rumah Allah, ke majlis ilmu, tempat yang baik-baik, ke rumah-rumah asnaf fakir miskin. Sebab dia nak fakir miskin esok ni jadi saksi dia. Jadi saksi. Di dunia kita membantu asnaf fakir miskin, tetapi di akhirat mereka akan bantu kita. Mereka akan bersaksi hadapan Allah kelak bahawa kita pernah, kan. Sebab itu Nabi SAW dalam sabdanya Nabi sebut, sesungguhnya aku bermusafir ataupun aku berjalan untuk memenuhi keperluan orang yang memerlukan, untuk memenuhi keperluan saudaraku, lebih aku cintai daripada beriktikaf selama 1 bulan. Iktikaf ni di masjid pahala sangat besar. Kalau 1 hari iktikaf pun sangat-sangat besar. Akan dibina parit yang menghalang ke syurga. Keluasan setiap satu parit antara timur dan barat.
Itu dalam hadis yang lain yang menerangkan kelebihan beriktikaf. Beriktikaf 1 hari 24 jam, duduk di masjid 1 hari 1 malam, duduk kan, boleh tidur kan, jangan buat maksiat je, tidur, rehat, boleh makan, lepas tu sambung zikir. Susah nak buat ni 24 jam duduk kat masjid, bukan senang. Siapa yang boleh buat iktikaf 1 hari, Allah akan memberikannya parit. Maksudnya jarak dia dengan neraka sebesar parit. Dan setiap 3 parit ke, saya tak ingat kan, Ustaz boleh cari tak kelebihan fadilah iktikaf? 3 parit kot yang akan menjarakkan dia dengan neraka. Dan setiap 1 parit dijelaskan antara timur dan barat, maksudnya hujung bumi ke hujung bumi. Jadi tuan-puan sekalian, Nabi bersabda, sesungguhnya aku keluar, maksudnya aku menempuh perjalanan untuk memenuhi keperluan saudaraku, lebih aku sukai daripada beriktikaf selama 1 bulan. 1 bulan ke 1 tahun, nanti kita bacakan hadis tu. Jadi muslimin muslimat, apabila kaki itu melangkah dengan tuntunan Allah, kaki kita ni suka pergi ke rumah-rumah orang susah, cari asnaf fakir miskin, bila ada misi-misi bantuan banjir, misi bantuan-bantuan keluarga negara, dan doakan pada minggu depan, hari Ahad ke hari Isnin macam tu, kami akan bertolak ke Kemboja. Saya sendiri, suami, Ustaz Azmi dan beberapa staff tim, kami akan bergerak ke Kemboja. Kita akan meniti kawasan-kawasan asnaf fakir miskin yang sangat miskin. Sebab apa? Kita akan memilih kampung mana nanti untuk kita buat ibadah korban luar negara. Jadi, komitmen saya dengan tim adalah saya sendiri dengan suami pergi sendiri. Kalau sama ni orang kata, betul ke miskin sungguh? Kan nanti tiba-tiba pergi sana, kan melambat-lambat pula kambing, lembu sampai daging dah tak ada. Sampai tak ada orang miskin nak terima. Jadi, saya kata kalau macam tu, keraguan yang timbul, kita sendiri pergi. Dan kita terus bagi tahu kampung ini, insya-Allah, di bawah NGO Sahabat Amal Care yang akan memberikan saluran untuk infak ibadah korban. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, jadi kita dah faham daripada hadis ini. Sekarang kita nak bacakan siapakah wali Allah. Siapakah wali Allah? Okey, sebelum itu kita nak pergi kepada pengajaran hadis yang kita bacakan ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Betapa bahayanya perbuatan memusuhi wali-wali Allah, sama ada dengan membenci atau menyakiti mereka. Adapun perbuatan melawan mereka dalam suatu kes perundangan di hadapan hakim dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran atau mendedahkan perkara yang tidak jelas adalah tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis ini. Sebabnya ialah para sahabat radhiyallahu anhum saling mendakwa sesama mereka di hadapan hakim, sedangkan mereka wali-wali Allah yang paling khusus dan istimewa. Pelaksanaan ibadah fardu lebih diutamakan berbanding pelaksanaan ibadah sunat, kerana perintah supaya melaksanakan ibadah fardu itu bersifat tegas. Melazimkan diri dengan ibadah sunat seperti sembahyang sunat rawatib, qiyamul dan membaca Al-Quran selepas menunaikan ibadah fardu boleh menyebabkan seseorang hamba itu mendapat kasih sayang Allah dan menjadi salah seorang daripada para walinya. Antara ciri-ciri wali Allah adalah mereka yang melazimi ibadah sunat. Kita wajib beriman bahawa Allah Maha Suci daripada segala perkara yang tidak layak baginya, seperti bertempat pada sesuatu yang bersatu dengan sesuatu. Oleh itu, sifat yang menggambarkan bahawa menyerupai makhluk wajiblah dihuraikan dengan makna yang layak bagi zat Allah. Apabila seorang hamba bersifat benar, tulus dan jujur kepada Allah dalam ibadat sehingga menjadi walinya, Allah pasti memperkenankan doanya jika itu lebih baik baginya, atau Allah menggantikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dipohon olehnya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebab itu para wali Allah ini doanya makbul. Jadi berhati-hati sesiapa yang memusuhi para wali Allah. Sekarang kita nak pergi kepada definisi siapakah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan merujuk kepada irsyad fatwa di bawah Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad fatwa siri ke-393, siapakah wali Allah. Irsyad al-fatwa siri ke-393, siapakah wali Allah. Okey, tulisan ini ditulis 31 Januari 2020. Subhanallah, di bawah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Definisi dan pembahagian wali Allah. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Al-Wali dari sudut bahasa membawa maksud dekat ataupun hampir. Wali Allah itu membawa maksud golongan yang dekat ataupun hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia disebut waliyahu, walian iaitu hampir kepadanya. Dari sudut istilah,
Al-wilayah digunakan sebagai ketua yang tertinggi, qadi, tentera dan selainnya. Terdapat pelbagai maksud digunakan pada kalimah wali atau wilayah. Ia juga memberi maksud sebagai wakil atau penjaga seperti yang diibaratkan sebagai wali di dalam nasab keturunan. Subhanallah, berkenaan dengan istilah wali Allah, ia bermaksud golongan orang yang beriman dan mereka itu menerima perintah Allah dengan penuh ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan, dan mereka ini dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kasih sayang, hidayah dan petunjuk. Ibnu Abi Aiz Al-Hanafi mentakrifkan perkataan wali adalah lawan kepada musuh. Subhanallah, maksudnya orang yang tidak memusuhi Allah dengan melakukan perkara mungkar, mereka itu adalah wali Allah. Okey, kita tengok Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan mereka para wali Allah adalah golongan yang mendapat berita gembira pada kehidupan di dunia dengan mendapat pertolongan dan memperoleh petunjuk yang benar di dunia selagi mana mereka berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam kepercayaan mereka. Mereka menjaga, mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Okey. Muslimin muslimat, secara umumnya para ulama membahagikan golongan para wali ini kepada dua bahagian, iaitu golongan yang digelar sebagai wali Allah serta golongan yang digelar sebagai wali syaitan. Oh, ini memang muslimin muslimat. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Jom kita pergi sekarang ni. Dah lama kita nak berpindah ke whiteboard. Cik suami macam tak berapa sihat je kan. Okey. Jadi kita tengok secara umumnya ulama membahagikan, para ulama membahagikan golongan para wali ini kepada dua bahagian, iaitu wali, lama tak menulis kan. Okey, wali ni kepada dua bahagian. Ni bukan wali bank ni ya. Wali ni ada dua. Pertama, wali Allah. Yang kedua, wali syaitan. Allahu Akbar. Terasa. Ui, terasa bila sebut wali syaitan. Jadi sekarang kita nak cek, kita ni wali Allah ke kita ni wali syaitan? Ustazah, saya bukan wali Allah, saya bukan wali syaitan, saya duduk tengah-tengah, dia kata. Saya duduk tengah-tengah ni. Wali syaitan pun tak, wali Allah pun tak. Tak boleh muslimin-muslimat. Kita memang kena berusaha untuk jadi wali Allah. Kita kata, kita tak layak lah. Memang kita tidak layak pun nak digelar wali Allah. Tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk jadi wali Allah. Kerana jika kita tidak berusaha untuk jadi wali Allah, dibimbangi kita sedang menjadi wali syaitan. Okey, kita baca lagi. Apa ni? Tak pernah dengar wali syaitan ni. Biar betul ada wali syaitan. Okey. Secara umumnya, ini saya baca dan Irsyad Al-Fatwa ya, daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Secara umumnya, para ulama membahagikan golongan para wali ini kepada dua bahagian, iaitu golongan yang digelar sebagai wali Allah serta golongan yang digelar sebagai wali syaitan. Di dalam hal ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan di dalam kitabnya bahawa di antara wali Allah dan musuh Allah adalah mereka yang bersaksikan mengikut Nabi Muhammad. Sesungguhnya ia wali Allah, iaitu wali Ar-Rahman. Dan siapa yang bersaksikan selain daripada itu, maka adalah musuh Allah, iaitu dari golongan wali syaitan. Wali ni maksudnya wakil daripada syaitan. Imam Ash-Shawqani menyatakan di dalam kitabnya, mereka yang dihitung sebagai wali Allah mestilah beriman kepada Allah, malaikat, kitab yang diturunkan. Okey, subhanallah. Umumnya ciri-ciri wali Allah adalah beriman. Kita tahu rukun iman ada 6. Rukun iman ada berapa beriman? 6. Jadi beriman kepada Allah, kitab, lagi iman pada malaikat, kalau tak ikut susunan ni maaf ya, lagi Nabi, lepas tu beriman kepada hari kiamat, lepas tu beriman kepada qada qadar. Faham kan? Dan para wali Allah adalah mereka yang beriman, maksudnya ni beriman rukun iman.
Lepas tu adalah orang yang beriman dan orang yang Muslim. Muslim pula terdiri daripada rukun Islam. Okey, dia mesti kita sebut ni lah, kita sebut iman, mukmin. Okey, mukmin nak jadi orang beriman, rukun iman. Nak jadi orang Muslim, ini ada golongan para wali Allah. Dia betul-betul Muslim. Jadi orang Muslim ada 5. Apa dia? Syahadah. Semua syahadah kan? Dalam syahadah kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Lepas tu lagi, apa dia? Solat. Lagi? Puasa. Lagi? Zakat dan haji. Muslimi muslimat. Dan ciri-ciri wali Allah secara umum, siapakah wali Allah adalah mereka yang mentaati taat perintah. Okey. Dan tinggal larangan Allah. Ini kalau kita baca, inilah basic untuk jadi wali Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, subhanallah, golongan yang digelar wali Allah, terdapat pelbagai ayat suci Al-Quran yang menceritakan dan menerangkan perihal golongan yang digelar sebagai wali Allah. Sememangnya wali-wali Allah merupakan golongan yang diberikan kedudukan istimewa berdasarkan tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Encik-encik kena tengok. Okey. Saya nampak. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. So saya tengok kamera tu macam ngadap kamera FB. Kena pusing sini sikit kot. Okey, Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Ibnu Katsir mensyarahkan ayat di atas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Dan bagi setiap orang yang bertakwa termasuk dalam golongan yang digelar sebagai wali Allah. Dan mereka ini tidak akan berduka cita, iaitu dengan ganjaran pada hari kiamat, dan mereka juga tidak bersedih dengan keadaan di dunia. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan menyatakan yang dimasukkan golongan wali Allah adalah orang yang mengenali Allah serta melakukan ketaatan dengan bersungguh-sungguh, ikhlas dalam melakukan ibadah. Allahu Akbar. Subhanallah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan terdapat golongan yang menjadi wali atau penolong kepada kebaikan. Mereka ini diberi cahaya keimanan serta kehidupan mereka berpandukan kepada syariat Allah. Selain itu, golongan yang menjadi wali atau penolong kepada kemungkaran merupakan golongan yang dikeluarkan daripada cahaya kebenaran dan menjadi pengikut atau wali syaitan. Muslimin muslimat, perkataan wali syaitan, mari kita tengok. Kenapa ada terbit perkataan wali syaitan? Ini siapa yang sebut wali syaitan ni? Selama ni kalau kita sebut wali, wali Allah. Tiba-tiba pagi ni kita dikejutkan dengan perkataan wali syaitan. Adakah ada disebut di dalam Al-Quran mereka yang tergolong di kalangan wali syaitan? Merujuk kepada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 257. Saya sedang membacakan Isya Al-Fatwa ayat 257. Encik TikTok tu nampak tak? Ayat 257. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar
hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dr. Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat di atas menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi perlindungan kepada hamba-Nya yang beriman dengan memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan perkara yang syak dan syubhah kepada cahaya ilmu dan keyakinan. Di sebalik itu, golongan yang kafir dan kufur kepada Allah, mereka ini dibantu taghut iaitu syaitan dalam setiap perkara yang dilakukannya, dan mereka juga dikeluarkan daripada cahaya keimanan dan kebenaran kepada kegelapan dalam melakukan perkara yang kufur dan nifak, munafik serta kesesatan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita tengok golongan yang digelar wali syaitan. Subhanallah, Allahu Akbar. Wali syaitan ini disebut dalam surah Al-A'raf ayat 30. Allah menceritakan golongan yang menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin mereka. Kehidupan mereka ini berpandukan kekufuran dan kemungkaran, maksiat. Okey, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 30. Innahum muttakhadhu syayatina awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Kerana sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin. Perkataan wali syaitan ini disebut dalam surah Al-A'raf ayat 30. Innahum muttakhadhu syayatina awliya. Awliya ini jamak kepada perkataan wali. Mereka menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin ataupun wali-wali mereka selain daripada Allah, serta mereka pula menyangka bahawa mereka berada dalam petunjuk dan hidayah daripada Allah. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah menghasut kamu, dan jika kamu menurut hasutan mereka untuk menghalalkan yang haram, sesungguhnya kamu tetap menjadi orang-orang musyrik. Subhanallah. Jadi kesimpulan, berdasarkan kepada persoalan dan nas yang diberikan serta pandangan para alim ulama, dapat disimpulkan bahawa para wali Allah boleh dikenali sebagai orang yang beriman dan bertakwa terhadap Allah. Dan sifat para wali Allah sentiasa mendahului perintah Allah dan syariat yang dibawa baginda daripada kehendak dirinya dan manusia. Mereka juga sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu adalah ciri-ciri wali Allah. Mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mereka yang selalu mencegah kepada kemungkaran. Oleh itu, tiada siapa yang boleh menentukan secara pasti atau muktamad bahawa seseorang itu adalah wali kecuali Allah. Manusia hanya dapat menilai seseorang itu daripada zahir amalannya sahaja, dan sebaiknya kita bersangka baik terhadap sesama manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi begitulah tuan-puan sekalian, kesimpulannya, siapakah yang disebutkan sebagai wali Allah? Iaitu orang yang beriman. Dia orang yang berpegang teguh, beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada wujudnya malaikat, kepada Nabi, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Dan dia juga adalah golongan yang menjaga rukun Islam, iaitu dari sudut syahadah. Tak buat perkara yang membatalkan syahadah. Kan, tak buat perkara-perkara khurafat, tak pakai tangkal-tangkal, tak pergi jumpa bomoh-bomoh, tak buat pun disebut ikhtiar untuk melariskan jualan ke, untuk melariskan kedai ke apa, dengan letak sesuatu perkara yang boleh membatalkan syahadah. Dia jaga solat, dia jaga puasa, jaga zakat, jaga haji. Subhanallah, tunaikan haji, cuba sedaya upaya untuk menunaikan haji. Subhanallah. Dan secara kesimpulannya, para wali Allah adalah mereka yang mentaati segala perintah Allah dengan seikhlas hati dan melaksanakan kewajipan-kewajipan ibadah, dan dia meninggalkan larangan Allah. Subhanallah. Dan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Tuan-puan sekalian, nak suruh kebaikan lebih mudah daripada cegah kemungkaran. Semua orang suka bila orang ajak buat baik. Jomlah bersedekah, tak ada orang keji. Jomlah salat. Subhanallah. Walaupun memang ada cabarannya lah, tuan-puan sekalian. Ada orang marah bila ajak solat, bila ajak sedekah, kan? Lagi-lagi kepada ahli keluarga terdekat.
Tetapi cabaran yang lebih berat bila cegah kemungkaran. Bila kita mencegah kemungkaran, kita sebenarnya nak cegah kemungkaran, tetapi orang yang buat mungkar tu akan terasa. Orang yang buat mungkar tu akan marah. Orang yang mencegah kemungkaran, dia sebenarnya sedang menambah musuh. Musuh di kalangan orang yang membuat kemungkaran. Sebab itu orang yang membuat kemungkaran, dia punya kebencian dan dia punya kemarahan tu dahsyat. Sebab dia dalam keadaan lalai. Jadi orang yang dalam keadaan lalai, orang yang sedang buat kemungkaran ni, bila dia marah, bila dia geram, dia benci, dia boleh membuat musuh tu dalam situasi yang bahaya. Boleh buat dalam bentuk sihir contohnya, dalam bentuk sebarkan fitnah, dalam bentuk keburukan lah. Lepas tu dia ada grup yang besar. Subhanallah. Muslimin-muslimat, apabila saya kerap membangkitkan isu tentang bab larangan-larangan ataupun teguran berkenaan dengan joget, menari di TikTok, di FB dan di khalayak ramai, saya sedang menambah musuh di kalangan mereka yang sentiasa cari hujah untuk membenarkan atas nama alah sekadar hiburan, alah suka-suka, alah bukan selalu, sekali-sekala, alah tertutuplah, terbukalah sikit. Orang tengok tak ada nafsu pun, dia je yang bernafsu, sibuk jaga hal orang. Subhanallah, muslimin-muslimat, bukan senang, bukan mudah tuan-puan sekalian. Kalau sayang keluarga, fikir pasal keluarga je, pastikan anak elok, suami elok. Tetapi subhanallah, ujian dan cabaran ataupun amanah jadi pendakwah, dia bukan hanya menyeru kepada ahli keluarganya. Saya sendiri akan ditanya oleh Allah apabila Allah telah beri saya peluang dan berikan kedudukan yang mana orang nak dengar, orang nak beri perhatian, orang beri peluang untuk didengar, Allah beri peluang tu. Subhanallah, sebab itu saya pernah ditegur, saya pernah dikata kepada seorang orang alim, orang soleh. Dia kata maksiat seseorang berbeza. Maksiat bagi ustazah apabila ustazah tidak mencegah kemungkaran. Maksudnya bukan kemungkaran ahli keluarga. Kalau kemungkaran ahli keluarga senang. Tapi bila kita nak mula mencegah kemungkaran ummah, kemungkaran luar, orang korek kekurangan kita, orang korek kesilapan kita, orang cari-cari untuk sebab kita juga dikecam. Bila kita cegah kemungkaran umum, kita tak mention pun siapa-siapa, orang kata asyik cari salah orang, asyik nampak orang buruk, macam dia bagus sangat. Nampak tak ayat balas tu? Macamlah dia tu confirm syurga, asyik nak cakap sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, hukum jelas. Menari, berjoget dengan menggerak liuk lentuk tubuh badan, hukumnya bagi seorang wanita di hadapan umum, termasuk di hadapan lelaki yang ajnabi, hukumnya adalah berdosa besar. Hukumnya bukan makruh, hukumnya adalah haram. Dan hukum menari berjoget-joget itu sendiri dibincangkan oleh ulama. Kalau mazhab Syafi'i kita kata harus dengan syarat, bukan menari di hadapan lelaki. Kita bukan, Islam ini bukan melarang melari. Islam tak melarang menari. Saya tengok ada ramai penari-penari wanita, dia kata saya memang suka menari, tapi dia menari di dalam rumah, dia nari depan adik-beradik, dia menari. Oh, perempuan nak menari, menarilah. Nak pakai macam mana, pakailah depan suami. Dapat pahala pula menari depan suami. Kalau kata dah hobi, dah minat, saya obses menari, menarilah. Menari depan rumah, dalam rumah. Tapi bukan menari di hadapan khalayak ramai. Siapa yang kata dia memang minat menari, dia tak letak syarat mesti untuk dipuji. Dah minat menari, adakah syarat minat itu perlu dipertontonkan? Adakah kerana hobi tu, suka menari tu, mesti syarat dapat pujian, dapat like, dapat sokongan, dapat sekian-sekian, dapat pengiktirafan? Kalau namanya hobi, kita tak perlu pengiktirafan, kepuasan diri kan. Hobi ni ada satu bentuk hiburan. Adakah kalau orang hobi tu pergi mancing, memang kena buat live mancing nak tunjuk baru dapat kepuasan? Bukankah kepuasan dia tu bila dapat ikan ataupun tak dapat ikan, dapat zikir 2 jam tak dapat ikan, tapi habis zikir selawat 1000 kali, habis zikir ulang Al-Fatihah sampai 100 kali. Subhanallah. Jadi sebab itu Islam tidak melarang menari. Islam benarkan, menarilah, tetapi dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga kemuliaan, untuk menjaga maruah. Subhanallah, Allahu Akbar. Anak kami pun ada yang suka menari. Kan budak-budak suka menari, joget-joget. Kita pun gelak-gelak. Kita tak kata, tak elok menari. Sebab apa? Dia nari pun depan kita. Menari pun depan adik-beradik. Menari pun dengan berpakaian sopan.
Subhanallah. Dia tengok, Umi sukalah, boleh tak nak ni buka lagu nari. Okey, nari. Tapi kita cakap pada dia, tak boleh depan khalayak ramai. Walaupun lelaki, sebab maruah, menari dengan gaya-gaya macam tu. Tapi lelaki tak sampailah haram dan berdosa. Tetapi kalau lelaki menari dengan liuk lentok dan menari dengan gaya yang menggairahkan, tetap haram. Sebab tarian sekarang ni, tu apa sekarang, kau tengok Muhammad Saleh, tarian walaupun lelaki dengan berpakaian ketat, dengan liuk badan itu menampakkan anggota badan yang sepatut disembunyikan, dengan tarian menggairahkan, tetap haram walaupun lelaki. Kita tak boleh kata lelaki, sebab tarian yang di zaman Rasulullah dikatakan tarian pedang. Yang Rasulullah tengok dengan Sayyidina Aisyah tu, ulama' menafsirkan lagi, itu ada tarian pedang. Maksud bukan pedang betul mungkin ni. Maksudnya tarian itu adalah lawan pedang. Lawan pedang dalam bentuk tarian. Jadi ia bukan tarian yang diliuk lentokkan tubuh badan untuk sampai menggiurkan tuan-puan sekalian. Jadi bila ada tarian lawan pedang itu yang dikatakan tarian ni. Rasulullah sendiri pernah dengan Sayyidah Aisyah, termasuk Aisyah melihat hiburan tarian. Dan bila kita tengok mazhab sampai pada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dengan mazhab Hanafi, Hambali, mazhab Maliki, mereka meletakkan hukum menari sama ada lelaki perempuan, dia letak makruh, bukan dia letak harus. Mazhab Syafi'i letak harus dulu, tapi boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Tetapi mazhab lain letak makruh dulu, maksudnya tidak disukai. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu mereka menjelaskan tarian yang dilihat Rasulullah dan juga Sayyidatina Aisyah ketika dalam ada acara, ada majlis apa, adalah merupakan perlawanan pedang. Jadi tarian pedang, macam dia adalah tarian yang tegas. Siapa yang pernah tengok cerita Ertugrul tu kan, dia ada tarian lelaki tu, tetapi tarian tu lawan pedang, lawan pedang, tapi sambil menggerakkan tubuh badan. Hiburan mereka ada tarian lawan pedang. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jadi kesimpulan daripada isyak fatwa tadi, tiada siapa yang boleh menentukan itu wali Allah, dia tu wali Allah. Kerana wali Allah ini hanya ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Siapakah kekasih Allah? Siapakah waliullah? Tetapi ciri-ciri boleh dikenali. Kita hanya boleh mengenali ciri-ciri saja. Tapi kita dilarang dan tidak boleh menentukan itu wali Allah. Tapi biasalah manusia akan sebut, ni wali Allah ni, ibadah dia hebat ni, amalan sunat dia banyak ni. Itu bukanlah disebutkan haram untuk kita sebutkan begitu, tetapi itu sebagai satu motivasi untuk kita memuliakan dan menghormati dia, kerana pada dirinya ada ciri-ciri kewalian. Siapakah ciri-ciri wali? Iaitu mereka yang beriman, mereka yang muslim, jaga syahadah, jaga iman, dan mereka taat perintah Allah, mereka meninggalkan larangan Allah. Dan ada tambahan dalam firman Allah tadi tu, iaitu mereka yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan, iaitu segala perintah Allah. Dia asyik duduk menyeru manusia dan menyuruh, dan juga menyeru manusia untuk meninggalkan larangan Allah. Dan mereka yang bukan hanya menjaga amalan fardu, tetapi mereka juga melazimi amalan-amalan sunat. Itu disebut dalam hadis kursi. Detail kepada wali Allah itu mereka yang menjagakan, menyempurnakan. Wali Allah ini mereka yang menyempurnakan amalan fardu dan juga melazimi amalan sunat. Amalan sunat dijaga. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi Ustazah, wali syaitan pula macam mana? Apa saja yang bertentangan dengan sini, dia adalah wali syaitan. Dia menjadikan syaitan itu adalah penolong-penolongnya, orang yang membantu ataupun menyuburkan kemungkaran, maksiat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, waliullah maksudnya wali Allah ataupun wakil Allah. Untuk dia, wakil Allah untuk menyuruh kebaikan dan juga meninggalkan larangan. Dia mencegah kemungkaran. Dia buat amalan-amalan semua ini, subhanallah.
dan dia menjadi hamba Allah yang baik, dia adalah wali Allah. Doanya makbul, subhanallah, dan hidupnya sentiasa dapat perlindungan daripada Allah. Tapi kena ikhlas. Orang serang macam mana, orang buat jahat macam mana, orang zalimi macam mana, dia sentiasa dilindungi Allah. Siapa yang dapat perlindungan Allah, tidak ada apa-apa yang boleh menyakitinya. Nak dapat kedudukan ni, subhanallah, mesti kena sempurnakan amalan fardu dan sentiasa melazimi amalan sunat. Barulah kuat, subhanallah. Dan terbalik, wali syaitan adalah mereka yang menjadi wakil syaitan dan menjadikan syaitan itu pemimpin mereka. Bila kita jadikan syaitan, na'udzubillah, sesiapa yang menjadikan syaitan pemimpin, dia wakil syaitan lah. Maksudnya syaitan tu ketua. Syaitan memang nak suruh manusia buat kemungkaran, buat maksiat. Dia pula yang wakil kepada syaitan untuk menyuburkan. Dia pula yang menganjurkan majlis maksiat. Dia pula yang buat contoh-contoh. Buat begini-begini, lepas tu orang ikut. Dia pula duk fikir macam mana tarian nak jadi viral ni. Jadi dia pun buatlah tarian yang terbaru, jadi ramai pula follow. Lepas tu buat challenge pula. Challenge apa yang boleh ikut sekian-sekian. Dan ramai yang sekarang ni jadi begitu, bahkan di kalangan orang Islam. Jadi tuan-puan sekalian, wali syaitan adalah mereka yang tidak berpegang teguh, tidak beriman kepada rukun iman, dan dia tidak jaga solat. Lepas tu ada orang tanya, aurat duduk kat mana ustazah? Aurat ada pada solat ni. Memanglah syahadah pada ni. Sebab apa? Bila kita belajar solat, orang yang ada rukun syarat sah solat, iaitu kena jaga aurat. Dan siapa yang tak jaga aurat, solatnya tak sah. Maksudnya aurat ketika solat kena jaga. Dan aurat kita, orang perempuan sebagaimana dalam solat, orang lelaki pun sebagaimana dalam solat. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Dan perintah menutup aurat ini ada di sini. Perintah ni ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada berkenaan dengan aurat. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, tolonglah kita jaga diri kita, ahli keluarga kita, supaya tidak menjadi wali syaitan, iaitu mereka yang menjadikan syaitan pemimpin, disebut dalam firman Allah tadi, dan mereka mewakili syaitan. Dia pula yang mewakili, membantu syaitan untuk menyuburkan dan membantu kemungkaran dan juga maksiat. Dan inilah yang paling ramai akan cari hujah supaya membenarkan apa yang dilakukan. Cari hujah atas dasar sekian-sekian. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Sekarang dah hampir 2 jam dah kuliah. Patutnya sejam, dah hampir 2 jam. Saya ingin mengajak sebagai penutup muslimin muslimat, sahabat-sahabat, untuk melakukan ibadah korban dan akikah. Dah tak lagak dah nak cakap banyak. Saya fokus ni je lah. Untuk detail lanjut, tuan-puan sekalian boleh hubungi nombor ni. Subhanallah, kita dah jelaskan banyak kali dah dalam live Riyadhus Salihin. Harap tuan-puan ambil dulu nombor ni, tuan-puan boleh hubungi, ataupun pergi je ke page rasmi kita, FB rasmi, TikTok apa semua. Kita ada share link. Lagi senang lah, tuan-puan tekan link, terus je bersambung. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ibadah korban dan akikah 2022 ni, kalau dalam Malaysia harganya memang mahal berbanding luar negara. Cubalah niat, tuan-puan sekalian, niat untuk kita buat ibadah korban. Walaupun nampak rezeki tu belum ada, tak nampak lagi mana ni nak dapat duit ni, yang penting pasal niat dulu. Sebab dengan pasal niat, doa, Allah akan mudahkan. Allah akan bukakan jalan. Allah akan murahkan rezeki kita. Subhanallah. InsyaAllah tuan-puan sekalian, rezeki yang tidak disangka bagi orang yang berniat untuk melakukan kebaikan. Jadi ibadah korban dalam negara, kita ambil lembu dan kambing daripada ladang ternak kita sendiri. Kepada mana-mana pihak yang tidak mahu mewakilkan kami untuk melakukan ibadah korban, tapi nak beli lembu dan kambing biri-biri hidup, kami juga uruskannya. Sebab kami juga membekal. Mungkin ada satu surau, ada satu masjid, ataupun satu korea, satu madrasah nak beli 10 ekor lembu daripada ladang ternak kita. Kita boleh uruskan, kita hantar lembu hidup. Ataupun ada satu korea, ada satu keluarga yang nak seekor lembu kan, tapi dia nak kita uruskan sembelih, dan kita boleh potong 4, kita serahkan kepada dia sampai ke rumah. Seluruh Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, kita cari lembu, kambing, biri-biri di sana. Sebab yelah nak naik flight ataupun naik kapal ke tu payah. Jadi subhanallah, ferry, kapal ada kapal subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian,
di Semenanjung kita uruskan sampai penghantaran ke depan masjid, ke Korea, ke pintu rumah ke. Jadi semua tu anda boleh berhubung dengan nombor ni. Kalau siapa yang nak wakilkan kami, uruskan A to Z. Sampai agih daging tu ke asnaf fakir miskin, kami uruskan. Sebab daftar asnaf fakir miskin dengan kita memang jumlah ribu-ribu. Jadi tuan-puan sekalian, antara negara, luar negara yang kita akan pergi ni, yang kita akan agihkan, subhanallah, di Afrika, iaitu Afrika ni benua kan, Chad, Uganda, Somalia, Kenya, Zimbabwe, Mali, Sudan, Eritrea. Dan kita akan agihkan ke Indonesia, Thailand, Myanmar, Kemboja, Filipina dan Malaysia. Malaysia semualah 13 negeri kita agihkan semua. Dan kita agihkan juga kepada Palestin. Jadi untuk mengetahui tentang harga-harga korban luar negara, Palestin paling mahal, lebih mahal daripada Malaysia. Anda boleh berhubung dengan nombor yang tadi tu. Jadi insya-Allah kami adalah wakil ibadah korban dan akikah yang anda boleh percaya dan yakini. Kami bukan sekadar berhubung secara simple saja dengan wakil luar negara lepas tu bagi duit, tak. Kami memastikan dengan teliti wakil-wakil luar negara, dan kami mengambil tanggungjawab untuk kali ini pergi Kemboja, dan untuk dengan tim yang Afrika tu kita akan pergi pilih mana salah satu negara di Afrika. InsyaAllah sebelum dalam bulan depan ni kami pun akan turun ke benua Afrika untuk melihat sendiri kawasan-kawasan target kita diberikan agihan daging korban. Sebab umat Islam di Afrika sangat tinggi. Berapa hari tu ya? Di antara jumlah umat Islam tertinggi dunia ya, di benua Afrika. Dan kawasan yang sangat miskin, mati kebuluran itu adalah menjadi satu kebiasaan. Mati kebulu. Tuan-puan sekalian, bukan mati kebulu ni mati seksa. Cuba kita tak makan sehari, tak makan 2 hari, tak makan 3 hari, kita akan menggeletar, kita akan lemah, semua sendi-sendi. 90 juta Islam, benua Afrika. 90 juta. Masya Allah. 90 juta. Okey, penduduk Malaysia ada 36 juta kan? Kita 36 juta Malaysia 38 juta macam tu Malaysia lebih kurang tu kan? Tapi separuh Islam, separuh campur agama. Kan? Maksudnya kita ni hampir sama banyak, 50%. Maksudnya umat Islam di Malaysia mungkin dalam 20 juta lah. Tapi benua Afrika, umat Islam di sana 90 juta. 90 juta. Tapi saya rasa jumlah semua adalah ratus juta lah, bukan 90 juta. Subhanallah. Dan memang sangat miskin. Sebab itu kita target pada tahun ini lebih kurang dalam 50,000, sekurang-kurangnya dalam 50,000 asnaf fakir miskin yang akan dibahagiakan dengan daging korban. Bersama-samalah dengan kami dalam misi ini membahagiakan lebih kurang dalam 90. Okey, total Muslim, bilangan Muslim dalam 8 negara benua Afrika yang dipilih untuk ibadah korban, Uganda, Chad, Somalia, Kenya, Zimbabwe, Mali, Sudan, Eritrea. Total Muslim dalam 8 negara ni, 8 negara yang kita pilih di bawah NGO Sahabat Amal Care, kita pilih 8 negara dari benua Afrika, iaitu total Muslim lebih kurang dalam 90 juta. Ini 8 negara. Tetapi benua Afrika, tuan-puan sekalian, benua Afrika ada banyak lagi negara Islam. Dan itu yang disebutkan. Tak silap saya memang beratus juta umat Islam di benua Afrika. Ratus-ratus juta. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bersama dengan kami di bawah Yayasan Al-Hijrah dan juga NGO Sahabat Amal Care. Saya bukan duta. NGO Sahabat Amal Care dan Yayasan Al-Hijrah, saya sendiri sebagai pengasas, penaung, bersama dengan Al-Fadhil Encik Suami dan juga Al-Fadhil Ustaz Hazmi, bersama dengan tim. Dan anda sebenarnya adalah sebahagian daripada kami. Anda juga adalah ahli, penggerak ataupun aktivis NGO Sahabat Amal Care, sama ada melalui fizikal ataupun melalui sokongan sumbangan ataupun melalui sokongan doa bagi kata semangat. Anda sebenarnya sebahagian daripada perjuangan di bawah Yayasan Al-Hijrah dan juga di bawah NGO Sahabat Amal Care. Kami adalah wakil anda untuk melunaskan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, membantu seramai mungkin asnaf fakir miskin. Subhanallah, walaupun mereka tu tak tahu siapa yang beri, tetapi Allah akan merakam, Allah yang hasib, yang maha menghitung dan menghisap semuanya. Jadi insya-Allah bersamalah dengan kami bagi misi ibadah korban dan akikah pada tahun ini. Kita ingin membahagiakan
sekurang-kurangnya 50,000 di kalangan asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia, termasuk di luar negara yang kita sebutkan ni. Afrika, Indonesia, Thailand, Myanmar, Kemboja, Filipina, Malaysia ya, dan Palestin. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau siapa yang tanya mana lebih afdal Ustazah, nak korban dalam negara ataupun luar negara, kita jawab subhanallah, Allahu Akbar. Jika ada asnaf fakir miskin di dalam qaryah, dalam taman, dalam bandar kita, subhanallah, afdal kita membantu asnaf fakir miskin di dalam negara, dalam qaryah, jiran-jiran kita. Kita buat ibadah korban, agihkan daging kepada mereka. Namun bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan ibadah korban dalam negara, sebab satu bahagian 800 lebih berbanding luar negara 400 lebih, maksudnya separuh. Tuan-puan sekalian, kami sendiri yang ternak lembu dan kambing, kami menghadapi cabaran dedak yang sangat mahal. Kos makanan harian lembu dan kambing sangat mahal. Kalau kita tak beri makanan dedak, makanan hari-hari, lembu dan kambing tu kurus. Kalau kurus, walaupun bunyi seekor, daging sikit je dapat. Berapa orang asnaf je dapat. Jadi apa yang kami buat, kami bagi makan setiap hari non-stop. Supaya daging ni sedang elok bila ibadah korban nanti gemuk-gemuk. Jadi lagi gemuk lembu dan kambing ni, jadi lagi banyak daging yang dapat kita ambil, lagi banyak asnaf fakir miskin kita boleh agihkan. Itu konsep yang kita kena faham. Ada orang bahagian korban dia buat murah sangat, 200 lebih, 300 lebih. Tapi kena tengok lembu tu saiz apa. Jadi kami tak buat lembu saiz small, saiz kecil kita tak buat. Lembu yang kurus, kambing yang kurus kita tak buat. Kita memang gemukkan paling rendah pun yang medium. Memang daging banyak. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, insya-Allah itulah cabaran kami di Malaysia. Kalau siapa yang tak mampu, ambil luar negara. Jadi memang afdal kalau ada di kalangan penduduk setempat kita adalah yang fakir miskin. Sebab itu kami target untuk korban dalam negara macam yang lepas, dalam 700 ekor lembu, alhamdulillah, korban dalam negara. Kami uruskan setiap negeri kita boleh agihkan dalam 50 ekor. Setiap negeri, ada negeri dapat 50 ekor. Sabah, Sarawak dapat 50 ekor. Jadi sebab itu, siapa yang mampu, ambillah korban dalam negara. Siapa yang lagi mampu, lagi baik, lagi bagus, ambil dua-dua. Luar negara pun dia ambil satu bahagian, dalam negara pun dia ambil satu bahagian. Jadi subhanallah, bagi yang tidak mampu, jangan terus cakap, tak ada harapan, aku pun tak mampu. Jangan macam tu. Terus niat, terus doa. Sebab apa? Besar sangat ganjaran pahala. InsyaAllah Allah akan murahkan rezeki siapa yang berniat untuk melakukan ibadah korban. Subhanallah. Sebab kita niat benda yang baik, nak buat ibadah, Allah akan mudahkan. Kita tak niat pun Allah masih berikan kita rezeki. Kalau kita niat untuk buat ibadah, lagilah Allah murahkan rezeki kita, insyaAllah. Jadi tuan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. 2 jam pagi ni, Masya Allah 2 jam. Keluar dari saling kita 2 jam. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan, doa dan sebagainya. Terima kasih yang bagi star. Ada yang bagi 1000 star. Syarifah. Terima kasih yang bagi star di FB. Star tu akan kami manfaatkan untuk kerja dakwah, kerja amal. Terima kasih juga di TikTok sebab anda juga beri kredit juga sebenarnya bila anda bagi macam-macam emoji tu. Okey, dah tak larat dah Ustazah ni. Terima kasih banyak. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.